Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Mi dalam video pembelajaran Bahasa Melayu Tata Bahasa. Untuk video kali ini kita akan belajar kata ganda. Topiknya ialah kata ganda. Baiklah, mari kita lihat dan memahami apakah kata ganda. Baiklah murid-murid, apakah itu kata ganda? Kata yang terbentuk daripada proses pengulangan kata dasar. Apakah itu kata dasar? Kata dasar ialah perkataan asal sesuatu perkataan itu. Mari kita lihat, ada 4 kata ganda. Yang pertama, kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Yang ketiga, kata ganda berentak. Dan yang keempat, kata ganda berimbuhan. Baiklah murid, kita akan kupas satu demi satu setiap kata ganda yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita pergi kepada kata ganda yang pertama, iaitu kata ganda penuh. Kata ganda penuh, murid-murid, yang pertama, kata dasar diulang sepenuhnya, ya. Kata dasar diulang sepenuhnya. Kata ganda penuh menyatakan makna untuk banyak, satu, untuk sifat dan menguatkan keterangan. Contoh yang boleh cikgu berikan di sini ialah pertama, meja-meja. Meja-meja. Meja-meja ialah contoh untuk makna banyak. Di sini bermakna banyak meja. Contoh yang kedua, kura-kura. Kura-kura. Kura-kura ialah sejenis haiwan. Bukan bermaksud kura-kura di sini ada banyak kura-kura, tetapi namanya kura-kura, satu sahaja, ya. Baiklah, yang ketiga kita ada tinggi-tinggi. Okey, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi memberi maksud kepada sifat sesuatu kata nama, sama ada pokok, haiwan, orang dan objek. Semuanya bersifat tinggi-tinggi. Kita boleh menggunakan kata ganda ini untuk membina ayat. Baiklah, yang terakhir, yang keempat, betul-betul, ya. Betul-betul. Betul-betul di sini digunakan untuk menguatkan satu keterangan ayat itu, ya, ataupun satu keterangan perkataan. Inilah dia kata ganda penuh. Mari kita lihat kata ganda yang kedua. Kata ganda yang kedua ialah kata ganda separa. Kata ganda separa, boleh lihat tajuk di sebelah sini, kata ganda separa. Kata ganda separa menyingkatkan bahagian pertama daripada kata ganda penuh. Bahagian pertama, apakah bahagian pertama? Okey, kata ganda penuh ada 2 bahagian. Bahagian mula pertama dan bahagian kedua. Bahagian yang pertama disingkatkan menjadi pendek. Kata ganda separa ini membawa maksud sama ada banyak, satu, atau menyerupai sesuatu. Mari kita lihat contoh di bawah. Yang pertama, dedaun, atau dalam kata ganda penuh kita sebut daun-daun. Daun-daun di sini bermaksud ada banyak daun, ya, ada banyak daun. Untuk yang kedua, tertikus. Tertikus di sini bermaksud satu sahaja. Murid-murid pasti tahu apakah itu tertikus.
Dan yang terakhir, lelangit. Lelangit bermaksud menyerupai sesuatu. Ada beberapa maksud lelangit, sama ada langit yang di atas awan itu ataupun di dalam mulut kita ini, di bahagian atas mulut kita ini, kita juga panggil ia lelangit, menyerupai maksud sesuatu. Okey, ini ialah kata ganda yang kedua. Okey, faham murid-murid ya? Senang saja. Mari kita lihat kata ganda yang ketiga. Kata ganda yang ketiga ialah kata ganda berentak, kata ganda berentak. Kata ganda berentak mempunyai persamaan atau penyesuaian bunyi. Dari sebutan yang pertama dan juga yang kedua. Mari kita lihat apakah contoh-contoh bagi kata ganda berentak. Yang pertama, huru hara. Okay, murid dapat lihat kedua-dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua perkataan ini mempunyai penyesuaian bunyi. Huru hara. Yang kedua, kusut masai. Kusut masai. Yang ketiga, segar bugar. Segar bugar. Dan yang keempat, compang camping. Compang camping. Baiklah, ini ialah contoh-contoh perkataan kata ganda berentak. Ada banyak lagi kata ganda berentak yang terdapat dan selalu digunakan untuk membina ayat. Baiklah, mari kita lihat kata ganda yang terakhir, iaitu kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ditambah kata imbuhan pada salah satu bahagian gandaan bersesuaian dengan maksud kata ganda tersebut, sama ada di bahagian belakang, iaitu bahagian pertama perkataan atau di bahagian belakang perkataan. Okey, mari kita lihat contoh-contoh yang ada di bawah. Contoh yang pertama, bunga-bungaan. Bunga-bungaan. Bunga-bungaan membawa maksud banyak bunga. Banyak bunga. Yang kedua, hormat menghormati. Hormat menghormati. Contohnya, kita mestilah saling hormat menghormati. Kita boleh lihat di situ ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam ayat tersebut, Yang ketiga, tersipu-sipu. Tersipu-sipu. Okey, seperti yang kita ketahui, imbuhan ter membawa maksud tidak sengaja. Imbuhan ter membawa maksud tidak sengaja, Maksudnya kita tak tahu terjatuh, contohnya, terbuang, tertidur. Okey, di sini tersipu-sipu membawa maksud malu, Seterusnya yang keempat, berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Okey. Baiklah, contoh-contoh yang telah cikgu sebutkan di sini sering digunakan dalam ayat-ayat. Tadi telah kita lihat 4 jenis kata ganda, 4 jenis kata ganda. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami setiap kata ganda yang telah kita pelajari. Senang saja, kan? Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada sediakan satu set soalan uji minda untuk aktiviti seterusnya. Murid-murid bolehlah cuba membuat aktiviti ini dengan sebaiknya, Mari kita lihat soalan terlebih dahulu, Isi ayat di bawah dengan kata ganda yang sesuai. Baiklah murid-murid, ingatan daripada cikgu, setiap kali murid-murid menjawab soalan, murid-murid perlu membaca dan memahami soalan tersebut, jangan terburu-buru terus menjawab soalan.
Takut nanti mungkin murid-murid tidak mengikut arahan soalan dengan betul. Itu menyebabkan murid-murid gagal menjawab soalan dan mungkin akan menyebabkan jawapan murid-murid salah. Baiklah, kita lihat ayat-ayat yang telah cikgu sediakan dalam soalan ini ya. Ayat yang pertama, Pak Karim menyapu di halaman rumahnya. Okay. Ayat yang kedua, Mutu menyusun, ada disediakan tempat kosong untuk para tetamu. 3. Mak Bedah membeli tempat kosong untuk dibuat perhiasan. Keempat, tempat kosong, Mei Mei tidak berhenti menulis sejak pagi lagi. Dan kelima, Apai Seri membawa tempat kosong untuk saudaranya di Kuching. Seperti yang murid-murid dapat lihat di skrin, cikgu telah sediakan pilihan jawapan di bahagian bawah soalan itu ya. Di bahagian bawah sekali ada pilihan jawapan. Murid-murid boleh isi tempat kosong ini dengan pilihan jawapan yang telah cikgu sediakan. Baiklah, sampai di sini sahaja aktiviti pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai pembelajaran kita hari ini, iaitu kata ganda. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.